Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berkunjung ke blog Nadra KL Kota Dumai. Salam satu dunia, salam satu Nusantara. Kawan-kawan, Kak Nara datang lagi. Okey, hari ini Kak Nara nak bercerita tentang banjir jugalah. Cerita-cerita Kak Nara tentang banjir juga. Banjir ni teman-teman dah dengar-dengar dah ada mulai susut lah. Alhamdulillah dah mulai susut sikit-sikit lah. Ada yang tempat lain belum lagi. Ada yang tempat lain dah kering. Nampak dah cuci-cuci rumah nampaknya. Memanglah terjejas sangat lah waktu banjir ni kawan-kawan yang berada di Malaysia. Yang kena di Ulu Langat ke, di Shah Alam ke. Memang kawasan tu lah memang susah lah. Orang bisnes pun susah. Tapi sabar je lah ya. Ada satu yang Kak Nara confuse ya. Dalam banjir-banjir ni sempat jugalah orang nak pecah masuk kedai orang. Pasar raya. Pasar raya alasannya lambat bantuan sampai dia kata. Tapi yalah, kalau lambat bantuan sampai, takkan sampai nak pecah kot. Taklah sampai 1 hari pun lagi. Selepas tu yang Kak confuse-nya ya, dia pecah masuk ke kedai orang tu. Tapi tuan punya kedai pun alhamdulillah dia ikhlaskan dengan hati yang sabar. Dengan hati yang sabar, dia ikhlaskan aja apa yang dia ambil dengan orang yang pecah masuk tu. Dia kata untuk kelangsungan hidup tak apalah, dia ikhlaskan. Tapi Kak Nara tengok ya, di dalam video TikTok, bukan nak kelangsungan hidup. Kak Nara tengok yang pecah masuk tu banyak yang ambil orang lain lah. Tapi Kak Nara satu je Kak Nara yang tengok ya, satu lelaki ya. Tak tahulah bangsa apa Kak Nara tak tahulah. Dibuatnya satu gulung, dijunjungnya dekat sini macam nak buat kedai. Dia ambilnya dari pasar raya itu. Dia ambilnya barang-barang apa dia ambil. Tapi orang pasar raya itu ikhlaskan barang untuk makan saja. Tapi dah lain-lain, banyaklah dia ambilnya apa-apa. Dah banyaklah orang tu kerugian. Tapi bagi Kak Nara, tak usahlah kita ambil kesempatan. Kalau kita nak menyambung hidup, kita ambil je lah barang makanan, beras ke. Kalau betul lah ya. Mana yang ada anak-anak kecil tu, kalau yang bujang-bujang tu tak payahlah. Sebab boleh tahan lagi tu. Kalau 1 hari boleh tahan lagi, diet lah 2 hari bagai. Tapi tak adalah sampai 2 hari bantuan tolong. Paling 1 hari dah sampai dah. Selepas tu ada yang dijunjungnya, dibuatnya satu kain gulung, ikat-ikat, dijunjungnya macam ni. Dalam video nampak tu. Jejak digital ni memang dahsyat nanti. Kalau kita ya buat perangai dalah, dia tak pakai mask, dia nampak muka dia terang-terang di dalam TikTok tu. Dia pergi ambil, dia pergi rompak pasar raya tu lah. Kalian tengok, ya Allah. Kalau yang betul-betul banyak anak tu, tak apa jugalah banyak anak. Tapi ni bukan banyak anak, ni orang bujang ni. Kalian tengok, bujang tapi nampak gaya bukan orang sini lah. Orang luar jugalah. Tapi tak mahu sebutlah orang mana. Tapi yang biasa yang bawa kuat-kuat junjung tu biasanya orang mana. Dia suka junjung macam ni, pikul macam ni tau. Dibungkusnya, diletaknya macam ni. Dijunjung. Tak tahulah apa isi di dalam tu. Dijunjungnya tinggi-tinggi. Kak tengok, ya Allah. Kata nak ambil barang makanan je tu, dah barang-barang lain di dalam tu. Ada yang microwave lah, apalah. Sempat nak bakar roti ke musim banjir ni. Lampu pun tak hidup. Tapi Kak Nara kasihan lah. Sebabnya benda tu semua orang terjejas lah. Tempat lain pun terjejas. Tapi di kawasan tu je lah yang ada rompak-rompakan semua. Kedai serba neka. Kasihan jugalah bos-bos nak bayar pekerja dia gaji lagi, dia rugi lagi. Rugi berjuta-juta. Nak bayar gaji pekerja lagi. Orang yang ambil tu bukannya untuk kelangsungan hidup. Kalau yang macam dia ambil biskut ke, beras ke,
air ke. Ni tidak, macam untuk buat berniaga. Itu yang lelaki tu lah. Yang lain-lain Kak Nan tak mau sebut. Tapi Kak Nan nampak satu lelaki tau. Badan besar. Dia buka baju dia. Dia buat bungkusan lah. Satu bungkus macam ni. Dijonjong sini. Dijonjong sini. Kak Nan tu, ya betul orang ni. Bukan untuk kelangsungan hidup. Macam orang nak buat kedai. Ni lah. Di mana-mana terjadi punya benda-benda macam ni. Di mana-mana terjadi punya. Tapi kita minta ya. Tak payahlah kita buat macam ni. Tunggu bantuan lah. Bantuan paling sehari 2 hari. Buat apalah nak pecah masuk kedai orang. Kalau orang tu pun ada bersedekah punya. Ikhlas punya dia bagi. Tapi janganlah sampai kita macam-macam benda masuk ambil. Kak Nan pun sampai pelik. Ya Allah. Datang ada pula di TikTok lagu Penyamun Tarbus. Penyamun Tarbus. Ingat tak wayang Peramli? Dibuatnya lagu macam tu. Aduh, Kak Nan cakap, ya Allah ya Tuhan, di mana-mana pun ada terjadi macam ni. Kat Indonesia pun ada gempa bumi, ada kesusahan. Ujung-ujung tahun ni memang ada lah. Memang dahsyat tu cubaan untuk kita. Dia nak uji kita semuanya. Kak Nan tengok, ya Allah ya Tuhan, di mana-mana ada. Jangan takut, di mana-mana ada. Dia buatnya lagu Penyamun Tarbus. Penyamun Tarbus zaman Peramli dulu. Aduh, kadang-kadang tergelak tengok orang yang jonjong-jonjong tu. Biasanya kalau jonjong-jonjong ni, ini bukan sini. Kalau tak daerah Bangla tu, daerah Pakistan, itulah tu. Dia jonjong sini, jonjong sini. Ini bukan untuk kelangsungan hidup, macam untuk buat kedai dia ambil. Dah dianukan dengan orang, dah dibuka dengan orang. Ingat kita ambil barang tu, orang ambil video dari luar tau. Jadi muka kita nampak. Dah lah muka-muka tu semua tak ada yang pakai mask kat tengok. Memanglah waktu tu zaman di banjir mana dia nak pakai mask. Tapi dia dah ambil masuk pecah, nampak pula muka dia. Dia terang muka dia. Ya Allah ya Tuhan, orang-orang ni terang muka dia tau. Kak Nan, bila Kak Nan tengok video tu, aduh kasihannya. Kalau sempat besok ada nak jadi orang-orang besar ke, bila dah jejak digital tu, jejak digital ni dahsyat tau. Kita buat perangai tak elok macam ni. Kak Nan tu lelaki muda lagi. Baru dalam lingkungan tak sampai 30 lah yang ambil-ambil tu. Itu bukan tu kelangsungan hidup dia ambil tu. Itu macam tu buat kedai Kak Nan tengok. Atau nak kirim balik kampung. Kak Nan tengok. Itulah memang kasihan lah. Memang peniaga banyak rugi. Apalagi kedai yang sekarang kena rompak tu banyak rugi. Dia berapa juta dia rugi tu. Dia nak bayar gaji pekerja dia lagi. Memanglah. Situ banjir lagi. Memanglah. Untuk kelangsungan hidup dia ikhlaskan. Bos tu ikhlaskan sajalah untuk kelangsungan hidup dia kata. Tapi bagi Kak Nada satu hari 2 hari kita bolehlah sabar. Itulah makanya kita selalu di rumah bekalkan semua, cukupkan makanan. Kurangnya ada sikit-sikit. Ada orang yang tak ada langsung makanan di rumah dia. Itu makanya dia lari keluar. Kadang tak sempat dia nak ambil barang-barang keperluan dia. Dia dah air laju sangat. Itulah waktu tu. Memang tak sangka lah tu. Sebab memang laju air. Banyak dengar dari kawan-kawan kat air laju sangat. Tak sempat nak bawa benda-benda keluar dia katanya. Nasib baik dia rumah tu 2 tingkat. Rumah dia 2 tingkat. Dah sampai di bombong atas tu. Surat-surat rumah semuanya habis basah dia katanya. Apa yang perlu surat lah semua basah semuanya. Ada lagi di tempat dalam beg tu tapi dah basah, dah kena lumpur. Dah mulai susut lah air dia, dah mulai sampai bawah dah air dia. Dia dah mulai nak basuh-basuh rumah tapi apa semua tak boleh pakai lagi dah. Kawan Kak Nada tu yang duduk semenyih, ada duduk Shah-Alam, yang dah ada susut-susut sikit lah. Dia tak sempat nak bawa lari. Ada lagi yang jiran dia beli kereta baru pakai tak sampai sebulan baru, dia kata kereta tu dah tenggelam dengan air, dah tak boleh pakai.
Berapa anu dia. Itulah, memang tak disengaja lah, tak disangka lah tu kan. Dengan tiba-tiba malang tak berbau. Itulah dikatakan malang tak berbau. Sebab biasanya hujan, entahlah tempat lain hujan tu lebat sangat, tapi di KL ni selama 3 hari hujan ya. Dia hujan renyai-renyai, lepas tu lebat, lepas tu hujan renyai-renyai tapi lebat. Tapi ni dah 3 hari panas tau. Dah 3 hari panas. 3 hari panas, minta-minta kering lah semuanya biar diorang senang cuci rumah. Karena video Kak Nal itulah yang kisah banjir ni Kak ceritakan. Pasal rompakan tersebar di TikTok. Rompakan kedai serba neka. Nampaklah muka dia kata tolongan melambat datang. Lepas tu banyak anak-anak nak makan tak lapar dia kata. Itulah dia rompaknya kedai tu. Tapi tuan punya kedai dihalalkan lah semua. Tapi ada yang orang ambil makanan tu okey lah lagi. Yang tak ambil makanan tu yang sempat menjonjong sana, jonjong sini di kepala. Dah ramai orang masuk kan, tak tahulah siapa-siapa. Tapi Kak Nal tengok, ya Allah ya Tuhan, sampai macam ni sekali. Itulah dugaan. Makanya kita banyak-banyak bersabar, doa banyak-banyak. Itulah. Tu yang penting sekali. Doa tu yang penting sekali untuk menyelamatkan kita. Dalam keadaan apa kita tetap bersabar juga. Yang kisah penyamun tarbus ni okey lah tu. Kalau tuan punya kedai dah halalkan, halal lah tu. Okey, Assalamualaikum. Doa banyak-banyak biar cepat, biar selamat semuanya.